Itu anak-anak. Okey, dalam perjalanan kemalangan, lepas tu suami meninggal, isteri pun meninggal. Okey. Suami pun ada harta, isteri pun ada harta. Okey. Jadi jadi macam mana kita nak tentukan siapa mati dulu dalam kemalangan? Memang tak boleh kan? Betul tak? Boleh tak? Tak boleh lah kan. Maksud dia mana ada doktor masa tu check masa berapa kawan ni mati, berapa kawan ni mati. Jadi kita memang tak adalah. Jadi itulah orang akan tanya. Apa hukum? Maksud dia ialah pewarisan harta kepada anak-anak dia tu. Macam mana tu? Okey. Kalau misalnya, kalau si suami itu meninggal dulu, okey, waris faraid dia, katakan dia ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada isteri, okey, katakan tak ada ibu bapa. Okey. Jadi isteri dia akan dapat 1/8, anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Maksud dia asabah lah, maksud dia selepas isteri dapat 1/8, 7/8 tu kena bahagi di antara anak-anak lah, anak lelaki, anak perempuan. Jadi 7/8 macam mana bahagi dia ialah 2 bahagian kepada anak lelaki dan 1 bahagian kepada anak perempuan. Okey. Tetapi dalam kes ni jadi maksud dia bagi pada si isteri lah. Tapi masalah dia, isteri pun mati juga masa tu. Jadi macam mana kita nak wariskan tu? Jadi ada alhamdulillah agama Islam ni sempurna. Okey. Macam Ustaz Samad ni daripada Indonesia cakap lah, daripada lalat masuk dalam air sampailah kita semua segala segi kehidupan kita memang dah ada hukum hakam dia. Jadi alhamdulillah memang ada dia punya hukum-hukum dia. Jadi dalam bab ni dia menyatakan bahawa dipanggil satu istilah, dipanggil satu istilah. Saya kena selak benda ni supaya dia tak, saya menyampaikan benda yang betul lah. Okey. Jadi mereka tidak saling mewarisi harta antara satu sama lain. Apa maksud dia? Kalau ada satu kematian serentak, mereka tidak saling mewarisi harta antara satu sama lain. Jadi maksud dia di sini ialah kalau isteri dan suami mati, okey. Jadi maksud dia ialah kalau kita tak tahu siapa mati dulu. Jadi harta si suami tak diwarisi oleh si isteri. Begitu juga harta si isteri tak diwarisi oleh suami kerana mereka meninggal serentak. Kita tak tahulah mati tu bila, seminit ke awal, seminit akhir ke, tapi tak mewarisi di antara satu sama lain. Yang mewarisinya ialah anak-anak dia. Anak-anak dia, saya ambil contoh yang paling mudah lah. Ada anak lelaki, anak perempuan sahaja, tak ada ibu bapa. Jadi yang mewarisi harta kematian serentak tu ialah harta si suami tu, maksud dia harta si bapa tu diwarisi oleh anak lelaki dan anak perempuan, dan harta si isteri tu diwarisi oleh anak lelaki dan anak perempuan. Faham tak maksud saya? Boleh faham tak maksud istilah yang dipanggil sebagai mereka tidak saling mewarisi harta antara satu sama lain? Boleh faham ke tak? Nak saya huraikan balik. Kena faham benda ni. Saya ulang balik. Kalau si isteri meninggal, suami ada. Okey, suami ada. Jadi macam mana? Jadi si suami, ambil contoh ni contoh suami dengan anak lelaki dengan anak perempuan. Jadi suami akan dapat 1/4. Jadi asabah dia, baki dia ialah 3/4 tu bagi pada anak lelaki dan anak perempuan. Faham anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Boleh Lain kali kuliah saya ni saya kena minta pam putih lah, senang nak lukis. Senang nak ni. Pasal nak cakap bulut ni kadang susah nak faham. Okey? Boleh faham maksud? Maksud dia ialah kalau kematian serentak, pewarisan harta sesama suami isteri tu tak berlaku. Kerana apa? Kita tak tahu siapa mati dulu. Jadi
kita punya majlis fatwa dan sebagainya telah menyatakan bahawa kecuali semua mazhab setuju bahawa mereka tidak saling mewarisi antara satu sama lain kecuali mazhab Hambali. Mazhab lain dia cakap tidak saling mewarisi harta antara satu sama lain. Tapi kita bukan pegang mazhab Hambali kan. Okey. Jadi kita berpegang pada mazhab Syafi'i dan sebagainya. Jadi kita tak terimalah benda tu kan. Maksud dia kita menerima bahawa dia tidak mewarisi harta antara satu sama lain. Boleh faham ke tak ni sebelum saya terus pada contoh ni? Boleh faham Dia tidak mewarisi. Okey, harta si suami tak diwarisi oleh isteri. Kalau tidak, susah nanti pasal kalau dah dapat isteri, lepas tu nak kena bahagian isteri nak kena bahagi lagi. Nampak tak? Dia bahagi lagi susah lagi. Boleh buat tapi lagi susah lah. Okey. Jadi kita punya ulama-ulama kita, majlis fatwa apa semua dan sebagainya telah menggariskan bahawa, saya ulang lagi, mereka tidak saling mewarisi antara satu sama lain. Okey, itu boleh faham Okey. Itu yang dimasukkan. Okey. Jadi apakah kes dia ada banyak kematian serentak suami ada satu kes mak bapak dia meninggal, lepas tu anak dia macam ni, atuk nenek meninggal, lepas tu anak dia meninggal, anak lelaki dia meninggal, menantu dia meninggal, 4 orang meninggal. Jadi macam mana dengan pewarisan cucu? Padahal dia ada bapa saudara, mak saudara. Jadi nanti saya akan kupas tu. Dia sebenarnya dia ada banyak contoh. Saya dalam kuliah hari ni saya dapat bagi 2 contoh sajalah. Kerana ada banyak contoh, jadi contoh dia boleh bagi tahu saya, boleh tanya saya, jadi saya boleh bagi dia punya macam mana cara pewarisan harta dia lah. Setakat ni saya boleh bagi 2 contoh lah. Okey. Jadi saya dah bagi tahu di sini ialah apa masuk kematian serentak. Contohnya kemalangan, mati dalam kebakaran, runtuhan bangunan, bencana alam, lemas, pembunuhan dan sebagainya, di mana kematian serentak ni tidak dapat ditentukan siapa yang mati dulu. Okey? Kalau dalam satu insiden kematian, pegawai perubatan akan merekodkan tarikh, masa, sebab dan sebagainya. Tapi dalam kes ni dia tak dapat nak tentukan siapa mati dulu. Okey, itu yang definisi tarifan saya pada malam ni, iaitu itu yang dimasukkan dengan kematian serentak. Okey. Okey, kalau kita tengok pada hukum pusaka ni, dia ada 2 ayat mujmal okey, secara umum, dan ayat mufassal secara khusus. Okey, kalau kita tengok pada ayat 7 surah An-Nisa yang merupakan ayat mujmal, iaitu secara am, okey, saya pergi kepada terjemahan dia. Orang lelaki ada surah An-Nisa ayat 7 orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sikit atau banyak dari harta yang tinggalkan itulah, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah. Okay, ayat yang lebih spesifik, ayat mufassal, surah An-Nisa ayat 11. Apa maksud umum, apa maksud spesifik? Umum maksud dia cakap harta pusaka ni kena lelaki ada hak, perempuan ada hak. Ayat mufassal iaitu lebih spesifik, dia bagi terperinci. Kalau boleh tengok kepada surah An-Nisa ayat 11, boleh tengok pada tafsiran dia. Okey, saya baca sikit Dia ada banyak, saya baca sikit Okay, Allah perintahkan kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 anak perempuan. Maksud dia lelaki dapat 2 bahagian dan anak perempuan dapat 1 bahagian. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau lebih daripada berapa? Lebih daripada 2.
Jika anak perempuan itu menjadi seorang saja, maka bahagiannya ialah 1/2, iaitu separuh daripada harta tersebut. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika si mati itu tidak mempunyai anak. Tapi jika si mati tidak mempunyai jika si mati itu mempunyai anak lah, tapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua-dua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Contohnya si mati tu dia tak ada anak, jadi mak dia akan dapat atau bapa dia akan dapat 1/3. Tapi kalau si mati tu ada anak, dia akan dapat 1/6. Dia ada banyak lagi lah kat sini. Saya boleh baca Okey. Jadi kalau pergi pada surah An-Nisa ni memang dia cerita secara terperinci, ayat mufassal. Maksud dia secara spesifik bagaimanakah pembahagian harta tersebut. Okey. Okey, kita tengok pada pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Inilah pandangan yang kita pegang lah, kecuali mazhab Hambali. Okey. Okey, bahawa dia kata di sini ialah fuqaha, jumhur fuqaha mengatakan bahawa mereka tidak saling mewarisi harta jika berlaku kemalangan, jika berlaku meninggal secara serentak, tidak saling mewarisi harta antara satu sama lain, kerana syarat pewarisan ialah waris hendaklah masih hidup masih hidup suatu kematian orang yang mewariskan hartanya. Jadi sedangkan dalam kes kematian serentak, syarat tersebut tidak dipenuhi. Jadi maksud di sini ayat ni, tafsiran ayat ni ialah menyatakan bahawa tidak mewarisi. Kenapa? Dia punya sebab dia ialah kita nak mewarisi, orang yang nak mewarisi itu dia mesti hidup. Tapi dalam kes ni, kalau suami mati, isteri pun mati, macam mana dia nak mewarisi? Dia pun dah mati. That's why mazhab pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i ni mengatakan bahawa dia tidak boleh mewarisi antara satu sama lain kerana kedua-duanya mati. Yang nak wariskan pada harta tu, iaitu waris tu mesti hidup. Tapi dalam kes ni dia pun mati. Jadi dua-dua tak boleh maksud dia yang mati sekali dengan dia tu tidak boleh mewarisi harta tersebut. Okey, boleh faham Saya dah ulang banyak kali bukan pasal apa, nak bagi faham. Okay, saya ni pensyarah, jadi memang tugas saya nak cuba faham tak pelajar saya berkeruk-keruk, maksud dia tak faham tapi selalunya pelajar saya tak tanya pasal diam tu. Saya ingat dia orang faham lah kot. Kalau tak faham kena tanya. Okey, itu dimasukkan senang Jadi kita pergi kepada apa ni? Kepada contoh, boleh? Kita pergi pada contoh Okey. Contoh ni harta pusaka si mati dibahagikan kepada waris yang hidup tanpa mengira bahagian ahli keluarga yang mati bersama-samanya. Contoh saya bagi contoh. Ini contoh pertama. Saya ada dua contoh Sekejap lagi saya akan pergi pada contoh yang kedua. Contoh yang pertama dua adik-beradik meninggal dunia secara serentak. Okey. Dan setiap seorang daripada mereka meninggalkan wang simpanan sebanyak 90,000. 90,000. Okey, adik-beradik ni dua adik-beradik Jadi seorang ada duit 90,000, seorang lagi ada duit 90,000. Waris dia ialah seorang ibu, seorang anak perempuan dan seorang bapa saudara sebelah bapa. Okey? Jadi persoalannya begini, bagaimanakah pembahagian harta pusaka dibahagi bagi kes kematian serentak melibatkan dua adik-beradik yang saling mewarisi harta tersebut? Macam mana? Okey, jadi saya bagi contoh. Okey, boleh faham Dua adik-beradik lelaki, dia ada mak, dia ada anak perempuan, lepas tu dia ada bapa saudara. Satu. Kena ingat bapa saudara dia Okey, sebelah bapa Jadi menurut pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, harta tersebut akan diwarisi oleh ibu dan anak-anak perempuan mereka tanpa mengira bahagian saudara meninggal bersama. Boleh faham tak ni? Kalau dia
adik-beradik A yang nombor 1 nombor mati, sepatutnya yang nombor 2 tu ada warisan lah. Pasal kenapa? Dia ada anak perempuan. Faham tak? Dia ada anak perempuan. Okey. Okey. Jadi di sini jadi dalam hal ni anak perempuan mereka akan menerima 1/2. Boleh faham tak tadi surah An-Nisa ayat 11? Kalau kita ada anak perempuan seorang, anak perempuan akan dapat setengah daripada harta tu. Jadi dalam kes ni ialah anak perempuan akan dapat setengah. Jadi dia ada 90,000 kan? 90,000, setengah dia akan dapat 45,000. Okey, baki dia pula apa? Setiap seorang jadi maksud dia 45,000 lah. 45,000 untuk adik A dan yang nombor 2 pun 45,000. Setiap anak dia lah, bukan anak. Maksud dia setiap seorang tu dia ada ibu, dia ada anak perempuan, kawan ni pun ada ibu yang sama tapi anak perempuan yang lain lah, yang dia punya lah, dan bapa saudara yang bersama. Okey. Jadi setiap anak tu dah akan dapat 45,000. Manakala ibu akan dapat 1/6. 1/6 daripada 90,000 ialah 15,000. 15,000 dan bakinya dan asabahnya ialah kita bagi pada bapa saudara itu 30,000. Boleh dapat? Boleh dapat ke tak boleh dapat? Okey, kalau siapa tak faham boleh pergi kepada faraid.usm.my. Okey, faraid.usm.my. Pergi tengok situ, seorang lelaki, dia ada mak, dia ada anak perempuan, dia ada bapa saudara sebelah bapa. Tengok, masuk KIN tu, tengok kita akan tengok dia punya pembahagian. Bila dapat pembahagian tu, kita bahagikan dengan 90,000 tu. Boleh dapat ni? Okey semua okey tak lemau okey okey, dia ada sebab matematik sikit ni. Boleh. Saya punya ni banyak pengiraan ni. Okey, pengiraan mudah lah. Boleh dapat tak? Okey. Jadi itu cara dia. Jadi kita dalam kes ni kita tahu ialah dia tidak mewarisi. Maksud dia abang ni adik-beradik ni dua-dua meninggal. Okey. Kalau kita tak tahu dia punya, kita anggap dia mati sama. Bila mati sama dia tak mewarisi antara satu sama lain. Boleh boleh lah. Itu lain. Itu bukan dipanggil sebagai kematian serentak. Itu dipanggil kematian berlapis. Kematian berlapis. Bila macam itu kita panggil sebagai, orang kata apa? Kematian ni maksud dia lah bila pegawai perubatan boleh catat tarikh masa mati. Tapi dalam kematian serentak ni tiba-tiba pegawai perubatan pergi tengok duduk dah mati. Bawah kebakaran, bawah kemalangan, runtuhan, tengok duduk mati. Dia tak tahu tarikh masa. Macam mana? Kalau saya ambil minta maaf yang tu saya ambil kalau saya ambil contoh lain yang tu saya tak dapat nak pasal tak dapat nak figure macam mana dia punya pasal faraid ni pun banyak kena belajar ni. Okey. Jadi saya tak nak masuk saya tak tepat maklumat dia. Saya akan bagi contoh lain. Contohnya kalau suami isteri. Saya ambil contoh lain suami isteri. Suami mati dulu. Jadi harta suami itu isteri akan dapat 1/8. Boleh faham Lepas tu 2 minggu kemudian si isteri mati. Si isteri mati. Jadi dia ada harta dia kan. Dia juga ada portion bahagian 1/8 daripada suami dia, betul tak? Jadi 1/8 tu jadi pusaka, boleh diwarisi. Boleh faham maksud saya? Itu dimasukkan. Boleh Ni Bilal Boleh Kalau tadi 1/8 tu boleh memang dua-dua boleh. Boleh. Bukan cuma sekarang ni kita tak nak campur aduk. Maksud dia sekarang ni kadang-kadang isteri pun ada harta. Jadi
bahagian harta pusaka suami tu dia dapat 1/8, nampak? Jadi dia pun ada harta dia, faham tak? Okey, jadi bila si isteri meninggal, 1/8 campur dengan harta dia nak diwarisi oleh siapa? Bawah dia, anak-anak dia. Faham tak maksud saya? Kenapa saya buat macam tu? Supaya nampak ada dua bahagian portion dia. Tapi dalam kes kematian serentak, dua-dua mati serentak, kita tak tahu. Kalau dalam kes mati satu, tak kisahlah mati satu saat selepas tu, tapi pegawai perubatan boleh catatkan bahawa kawan ni mati dulu, kawan ni mati kemudian 1 saat, tapi pegawai perubatan tu dapat catat. Itu bukan kematian serentak. Faham maksud saya kematian serentak ni? Kematian serentak ni maksud dia ialah kita tak tahu siapa mati dulu. Itu dia punya tu. Jadi kalau kematian serentak, harta si suami itu tak diwarisi oleh si isteri. Jadi dua-dua harta tu bagi kepada waris-waris. Contoh kalau anak macam tu. Boleh faham tak maksud saya? Belum nak menyiapkan harta tu, pastikan dulu taraf kematian. Ya. Kita kena tahu taraf ni, status kematian tu. Kalau status kematian tu, pegawai perubatan tak boleh nak tentukan siapa mati dulu. Itu boleh ditakrifkan sebagai kematian serentak. Banjir, mandi-mandi dekat air terjun, tiba-tiba dia kelempang dua orang dekat bawah tu, kita tak tahu siapa mati dulu. Boleh faham maksud saya? Itu dimasukkan saling tidak mewarisi antara satu sama lain. Bukan saya cakap, ini yang jumhur fuqaha cakap ni, maksud dia daripada ni. Saya boleh bagi dia punya artikel dia, memang ada cakap. Okey, boleh dapat okey. Jadi dalam kes yang tadi, yang saya bagi tadi ialah apa tadi yang saya bagi, saya lupa bukan jam. Okey, yang saya bagi tadi ialah adik dua-dua mati serentak. Maksudnya setiap satu tu tidak mewarisi antara satu sama lain. Boleh dapat ada pening sikit bila pewarisan ni, bila dah mula senang. Ini dah bahagian susah. Nanti tak lama lagi kita akan pergi senang balik. Ya, kita kena refresh balik lah. Pasal banyak benda yang saya cerita ni, wasiat wajibah, macam-macam cerita sebelum ni. Jadi kena ada refresh. Okey, boleh boleh dapat okey. Okey. Macam mana? Nak tengok dulu jenazah tu confirm juga. Sebab mungkin kalau bagi orang kita dapat jenazah yang seorang tu kat dua-dua. Itu okey. Itu kena pergi satu lagi topik yang kita panggil sebagai pewarisan bagi orang yang hilang. Saya belum cerita lagi. Macam contoh MH370. Macam MH7 confirm dah semua mati. MH7 memang semua mati. MH370. Contoh waris mengajuk dengan mak bapak, terus lari pergi mana-mana, mengajuk, boboh dalam surat khabar pun tak panggil, tak datang apa semua. Itu saya akan kupas dalam kuliah yang akan datang tentang pewarisan harta bagi orang-orang hilang. Jadi kita buat masa hari ni, kita jangan bagi complicated. Kita cuma skop kita ialah kepada kedua-duanya confirm mati serentak. Boleh bilang nanti takut confuse lagi apa maksud saya bila kita nak tentukan macam mana untuk orang yang hilang. Jadi nanti orang yang hilang saya akan kupas dalam topik pewarisan harta untuk orang-orang hilang. Contoh dah banyak, MH370, kes satu adik-beradik mengajuk hilang pergi mana-mana, satu Malaysia cari-cari pun tak jumpa. Bila nak buat pewarisan harta, dia kena ada. Faham maksud saya? Dia kena ada, kerana dia pun ada hak pada harta tersebut. Tapi dalam kes
kes ni mayat tak jumpa, itu samalah dikategorikan sebagai orang hilang. Jadi dalam kes ni kematian boleh dipanggil serentak plus orang hilang. Jadi saya tak nak cover lagi benda tu. Okey, jadi saya akan cover pada topik yang bila sampai ke topik orang yang hilang, jadi baru saya cover benda tu. Kerana kalau saya cover benda ni kan, saya suka bagi sikit-sikit. Saya tak nak bagi banyak-banyak, nanti balik lupa. Jadi saya faham maksud saya, saya punya bukan apa saya ingat saya punya supervisor saya orang putih dia ni datang Malaysia ni, dia buat perundingan dengan Kementerian Pertahanan selama 20 tahun. 20 tahun Kementerian Pertahanan panggil dia. Agak-agak ilmu dibagi semua ke satu hari. Dibagi sikit. 20 tahun. Bayangkan. Tapi yang paling penting ialah kita bagi sikit-sikit, insya-Allah cuba dapat. Okey Bilal, saya tak nak cover yang tu lagi. Cuma kita buat masa ni, kita punya skop ialah kematian serentak di mana pegawai perubatan tak dapat tentukan siapa mati dulu. Boleh Okay. Jadi kalau misalnya lemas, kita jumpa dua-dua orang tu. Okey, tetapi tarikh kematian kita tak tahu. Okey, boleh Okey, boleh dapat dah yang nombor 1 tu. Contoh yang nombor 1. Boleh Okey, kita pergi yang ni apa contoh yang nombor 2 Okey. Saya pergi yang contoh nombor 2. Okey. Nombor 2 ni lebih tragik lagi. Isu kematian serentak datuk, nenek, bapa, ibu. Datuk maksud dia dalam kemalangan kita MPV, naik Wildfire ke, naik Alza ke, 4 orang meninggal. 4 orang meninggal, cucu yang ada. Jadi dalam kes ni kita ada yang jadi waris dia adalah cucu-cucu plus bapa saudara dan mak saudara, betul tak? Faham maksud saya tak? Maksud dia cucu yang si mati tu, maksud dia anak pada si mati tapi cucu kepada datuk nenek, betul? Dan begitu juga dengan datuk nenek tu dia ada anak dia pula. Okey, dan anak dia tu adalah bapa saudara dan mak saudara kepada cucu-cucu ni. Faham Jadi kita pergi kepada kematian. Banyak contoh tapi setakat malam ni saya bagi 2 je lah. Tak mau bagi banyak, lagi pening kepala Jadi saya pergi pada kedua, iaitu isu kematian serentak datuk, nenek, bapa dan ibu. Boleh faham mak bapak dia, anak dia. Anak ni anak dan menantu lah sekali meninggal dalam satu kemalangan. Okey, kita kena tengok pembahagian harta pusaka bagi kes-kes yang melibatkan kematian ahli keluarga secara serentak dapat diselesaikan menerusi sistem faraid. Memang betul. Walaupun dalam kes kematian serentak yang melibatkan datuk, nenek, bapa dan ibu, persoalan yang mungkin timbul ialah cucu sama ada lelaki atau perempuan tidak dapat mewarisi harta datuk dan nenek yang mati bersama-sama bapa dan ibu mereka disebab terdinding oleh kehadiran bapa dan ibu saudara. Faham ke tak faham ayat tu? Harta datuk dan nenek sepatutnya kalau mereka mati yang dapat ialah anak-anak dia kan, plus dengan ini merujuk pada pandangan cucu lah, mak saudara dia dengan bapa saudara dia. Faham Tapi dalam kes ni mak dia mati, bapa dia pun mati. Jadi dalam kes ni cucu dia tak dapat lah. Faham ke tak faham? Faham Cucu dia tak dapat. Tetapi faraid ni, hukum ni dia memang adil. Okay? Saya baca dulu Kerana terdinding dengan apa? Dengan kehadiran bapa dan ibu saudara. Okey, jadi dalam kes ni pernah tak ingat tak balik kuliah saya yang lalu tentang wasiat wajibah? Ingat ke tak ingat? Kalau tidak nak kena ulang balik ni. Wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni dia macam ni. Tu masalah dia berkait dengan kuliah yang lain ni.
Masuk di sini ialah datuk nenek, okey, dia ada anak-anak. Okey, anak kepada cucu ni, maksud dia bapa kepada cucu ni meninggal sebelum datuk nenek. Lepas sebelum datuk nenek meninggal lah. Jadi bila datuk nenek meninggal, jadi harta tu akan bagi pada bapa saudara, mak saudara, betul tak? Anak kepada si mati tak dapat kan? Tetapi ada satu klausa, maksud dia ada satu bahagian di mana cucu-cucu dia boleh minta wasiat wajibah. Ingat tak kuliah wasiat wajibah? Oh, kena ulang balik. Ada dulu saya ada cerita tentang wasiat wajibah, di mana wasiat wajibah ialah cucu-cucu dia boleh meminta hak faraid kepada atuk nenek dia, bahagian bapa dia tidak boleh melebihi kepada 1/3 harta tersebut. Itu dipanggil wasiat wajibah. Dia boleh minta kepada pada atuk dia lah, atuk dan nenek dia. Itu kalau nak, nanti kita boleh ulang balik topik apa tu wasiat wajibah pula. Kena, pasal benda tu saya dah terangkan dalam kuliah yang dulu, wasiat wajibah ni, di mana dalam kes di mana ibu bapa ni, atuk nenek masih hidup, dalam sepanjang masih hidup tu salah seorang anak dia meninggal. Okey. Kemudian selepas itu atuk nenek meninggal. Atuk meninggal. Okey, jadi yang akan dapat ialah anak-anak yang hidup plus isteri dia. Faham tak maksud saya? Okey. Akan tetapi cucu-cucu yang anak meninggal tu, dia boleh minta wasiat wajibah kepada waris tu, atau pada nenek dia, tentang apa ni, harta tu lah, harta atuk dia. Okey. Kalau ada permintaan, saya boleh ulang balik topik tersebut pada kuliah yang akan datang, kalau masih tak ingat. Okey, tentang wasiat wajibah. Okey, boleh Itu kata Islam ni dia merangkumi semua, tak ada cacat celanya, semua aspek. Okey, memang sempurna, tak cakaplah apa isu, semua ada. Tu masya-Allah, memang cover semua. Okey. Okey, jadi macam mana? Jadi kalau kita tengok dalam kes ni ialah, okey, kalau dalam kes ni terdapat satu penyelesaian yang telah lama dibahaskan oleh para fuqaha Islam dan telah dikuat kuasa melalui peruntukan undang-undang. Okey, di beberapa negara Islam yang dikenali sebagai wasiat wajibah. Okey, benda wasiat wajibah ni tak semua negeri kuat kuasakan benda ni. Okey, jadi kalau kita boleh tuntutlah di mahkamah syariah. Okey. Okey, jadi macam mana dia punya cara dia? Kejap Okey, di Malaysia, okey, Selangor telah mendahului negeri-negeri lain dengan mengubal enactment Undang-Undang Wasiat Negeri Selangor 1999 Seksyen 27, enactment berkenaan secara spesifik tentang memperuntukkan pemakaian prinsip wasiat wajibah. Okey, nombor 1. Bila benda ni melibatkan hukum ni, saya kena baca satu-satu. Saya tak nak masuk, saya tak nak terus cakap, takut tersilap. Okey, jadi saya kena baca dia punya ni. Jika seseorang mati tanpa membuat apa-apa wasiat pada cucunya daripada anak lakinya yang telah mati terlebih dahulu daripadanya atau mati serentak dengannya, maka cucunya itu hendaklah berhak terhadap 1/3 wasiat. Dan sekiranya cucu itu diberi dengan kadar yang kurang dari 1/3, haknya hendaklah disempurnakan mengikut kadar wasiat wajibah yang diperuntukkan di bawah seksyen ini. Kenapa wasiat wajibah tu kena 1/3? Kena kurang daripada 1/3. Kita tahu kan, wasiat pada waris tak ada kan? Memang tak ada. Tapi wasiat kepada bukan waris ada. Itu, tapi maksimum dia mesti 1/3, tak boleh lebih. Jadi kita boleh, cucu-cucu dia boleh tuntut wasiat wajibah, iaitu kurang daripada 1/3. Okey.
Okey, kadar wasiat wajibah untuk kanak-kanak yang disebut dalam subsection hendaklah setakat kadar di mana ayahnya berhak daripada harta pusaka datuknya, sekiranya diandainya ayahnya mati selepas kematian datuknya. Dengan syarat wasiat ini tidak melebihi 1/3 daripada hak pusaka si mati. Okay. Kanak-kanak tersebut adalah tidak berhak pada wasiat sekiranya dia tidak telah mewarisi daripada datuk dan neneknya mengikut mana berkenaan, atau datuk atau neneknya semasa hayatnya tanpa menerima apa-apa. Okey, tak apa panjang-panjang, ini pening. Dia senang macam ni. Maksud dia ialah wasiat wajibah ni maksimum dia boleh dapat 1/3. Okey. Dia boleh dapat harta daripada datuk dia berdasarkan bahagian portion bapak dia. Katakan contohnya ialah bapak dia katakan datuk nenek ni ada anak lelaki dan anak perempuan. Okey, katakan dia ada adik-beradik dia ada 2 lelaki 2 perempuan. Okey, jadi bapaknya akan dapat berapa? 2/6 kan? Betul tak? Okay. Betul, 2/6. Atau okeylah saya itu kira cepat dia macam ni. Saya ulang bagi cepat. Okey. Ini susah ni, dia melibat bukan susah, saya okey dia matematik. Okey. Kalau 2 lelaki 2 bahagian. 2 kali 2 4. Okey. Anak lelaki satu bahagian, anak perempuan satu bahagian. Dia ada 2. Jadi 2. 4 campur 2 6. Lelaki dapat 2 bahagian. Jadi 2 bahagi 6. Dia akan dapat 1/3. Boleh faham Oh, pening. Aduh, jam. Muslimat dah pening. Okey, dia macam ni. Okey. Itu susah, kena ada okey, saya ulang balik tarik nafas. Okey. 2 lelaki 2 perempuan Macam mana kita nak kira pembahagian faraid? Okey, bahagian faraid untuk 2 lelaki 2 perempuan, 2 anak lelaki 2 anak perempuan. Okey. Kita tahu satu anak lelaki dia akan dapat 2 bahagian. Satu anak perempuan dia akan dapat 1 bahagian. Faham Jadi kita ada 2 anak lelaki. Setiap satu dapat 2 bahagian. Jadi kalau 2 kali 2 4. Betul? 2 kali 4. Perempuan 1 bahagian, ada 2. Jadi 1 kali 2 2. Jadi 4 campur 2 ialah 6. Jadi anak lelaki ialah 2 bahagian. Jadi 2 bahagi 6 akan dapat 1/3. Okey ajar. Itu jam sikit Tak apalah, saya tak cakap 1/3. Dia ialah 2/6. Senang. 2/6. Dia 2/6. Seorang anak lelaki dapat 2/6. Seorang lagi anak lelaki dapat 2/6. Seorang lepas tu anak perempuan 1/6. 1/6. Campur semua dapat 1. 2 campur 1 sama tu 6/6 dapat 1. Okey. Jadi kalau harta yang diwarisi itu ialah bapanya, jadi dia akan dapat 2/6. 2/6 tu dikongsi oleh cucu-cucu lah, anak-anak dia. Kalau dia nak tuntut wasiat wajibah kepada datuk dia sekiranya bapa dia mati dulu sebelum apa? Atuk lah. Boleh faham Okey. Kena balik lah, kena buat kelas ulang kaji balik. Ni kuliah-kuliah yang lalu. Ada orang dah tak ingat dah bila disebabkan tentang wasiat wajibah. Saya akan pergi satu round isu-isu, lepas tu saya akan patah balik. Okey, terpaksa lah. Bila kita buat ulang kaji, semua dah melompong. Okey, nasib baik tak ada periksa Okey, jadi maksud dia ialah sekarang ialah dia punya pembahagian tadi ialah cucu-cucu dia akan dapat wasiat wajibah plus bapa saudara dia, mak saudara dia. Okey, boleh Jadi kalau yang mak bapak dia mati tu ada anak perempuan, anak lelaki, cuma harta tu kepada anak-anak dia lah. Tapi kalau yang atuk nenek tu maksud dia yang mak saudara, bapa saudara dia tu terus kepada harta tu lah, pasal dia tak mewarisi. Faham maksud saya tadi? Maksud dia ialah dia bukan maksud dia datuk mati pergi ke mak ni pada anak pada cucu. Tapi sekarang dia tak mewarisi kan, betul tak?
Dia tak mewarisi ialah harta mak bapak dia meninggal tu kepada cucu, kepada anak-anak dia saja. Alamak. Jam. Boleh ya? Maksudnya wasiat wajibah tu adalah maksud bapak dia mati dulu baru datuk, betul? Ya. Okay. Tapi dalam kes ni kita tak tahu siapa mati dulu. Jadi bila kita tak tahu siapa mati dulu, kalau ikut faraid, dia tak dapat. Dia tak dapat pasal kita tak tahu siapa mati dulu tu. Tapi disebabkan kita nak berlaku adil, dia boleh minta wasiat wajibah kepada harta atuk nenek atuk dia. Boleh Itu saya kata, yes. Dia kalau harta datuk dia ada 90,000, 90,000. Jadi ambil 1/3 harta tu untuk cucu. Ya. Jadi dapat lagi 30,000. Ya. Untuk cucu-cucu. Ya. Dan 30,000 tu bagi 6 untuk cucu yang tadi itulah. Bahagi 6 tu apa? 6 tadi cucu ada 2 lelaki 2 perempuan. Ya. Boleh ya. Jadi maksud dia cuma ambil bahagian anak dia. Bahagian anak dia saja. Dia tak boleh tuntut lebih tau. Dia kena ambil bahagian dia. Bahagian maksud dia atuk, anak. Kalau anak dia tu dapat 1/3 daripada ikut hukum faraid, agian faraid, jadi cucu-cucu dia berhak untuk menuntut wasiat wajibah bahagian tu 1/3 maksimum. Boleh Okey. Wah, lega, alhamdulillah. Okey, jadi saya tak nak peningkan kepala, cukuplah saya bagi dua contoh. Saya rasa kita kena buat kelas ulang gaji balik lah. Betul, kena buat kelas ulang gaji balik, kena ni. Pasal dia bila kita dah cerita, lupa balik belakang. Biasalah, saya pun kadang-kadang lupa juga. Jadi tak apa, kita sifat baru. Jadi memang akan lupa. Jadi ada soalan sebelum tutup pasal tadi ada signal kan, dah nak masuk isyak. Saya kalau boleh tak nak drag benda ni lah. Kerana saya punya style, saya nak bagi sikit-sikit. Saya tak nak bagi banyak-banyak. Banyak-banyak nanti lupa. Ya, betul-betul. Jadi saya buat style jadi pencarah lah. Saya tak nak bagi banyak-banyak. Takut nanti lupa. Selagi takut salah faham, bagi tahu kat orang pun salah faham. Pening. Jadi saya berharap kalau misalnya tak pasti, rujuk pada saya ke, rujuk pada ustaz-ustaz lain yang mahir sebelum kita nak sampaikan. Okay, please silap cakap, bahaya tau. Okay. Betul, saya cakap silap. Saya pernah pergi kuliah masjid dekat USG 2. Saya pernah alamak, masuk rakam. Okay. Terpaksa sebut dah nama masjid ni. Okay. Pasal dia dengar ustaz lain, bukanlah ustaz A. Ustaz A kata tak boleh buat hibah. Dia pegang. Bila saya cerita tentang hibah, jadi dia tak sukalah. Kerana dia dah berpegang pada ustaz yang lain tu. Tapi masalahnya, saya cakap, saya ada nota daripada Majlis Fatwa Negeri Selangor. Jadi saya bukan cakap sebarangan. Saya bercakap berdasarkan pada dokumen Majlis Fatwa Negeri Selangor. Majlis Fatwa Negeri Selangor telah membenarkan kita buat hibah. Jadi bila kata kita tak boleh buat hibah, jadi saya cakap macam mana pun dia tak mau terima. Jadi saya tak boleh nak buat apa lah. Saya bagi nota tu pun bukanlah saya pandai, bukan. Saya cakap berdasarkan daripada dokumen yang ada dan ditermaktub dalam Majlis Fatwa Negeri Selangor. Jadi dia tak mau terima, saya tak boleh buat apa lah. Dia berpegang kepada ni. That's why saya bila apa-apa, saya suka baca. Saya takut tersilap tafsir dan sebagainya, kerana benda ni melibatkan hukum. Jadi benda macam tu kita kena berhati-hati, kerana na'udzubillah lah, saya pun takut juga kalau saya tersilap cakap. That's why saya bawa nota supaya saya boleh merujuk pada nota yang saya ada. Itu tujuan saya. Kerana kalau boleh, saya tak nak bagi ajaran sesat tu, na'udzubillah. Itu je. Itu saya punya ni lah. Saya tak menuduh siapa-siapa, saya tak mengaibkan siapa-siapa.
Tetapi apabila kita nak menyampaikan benda ni, kita kena rujuk dululah. Takut, bukan apa, kadang-kadang ustaz pun terkilaf. Okey, kadang kita pun terkilaf. Jadi kita rujuk pada yang pakar. Okey, kalau ada soalan, rasa dah itu sajalah. Saya rasa itu saja. Kalau saya tersilap, saya minta maaf. Okey, terkilaf dan sebagainya. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.